Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba keluar tunas. Lalu dia dapat idea, dia mengandung. Dia mengandung, tapi tak ada bapa, tak ada suami. Seolah-olah mengandung sendiri, mengandung magic. Lalu keluarlah seorang anak. Anak tu, Ninus pun orang panggil, Tamus pun orang panggil. Tamuzi satu lagi. Ninus pun dia, Tamus pun dia, Tamuzi pun dia. Jadi, bagi Semiramis, dia menganggap Tamuzi itu adalah reincarnation, pengembalian semula Namrus ke dunia. Hakikatnya anak ni nama Tamus, tapi roh duduk dalam tu roh Namrus. Sebab itulah sebelum anak ni lahir, pokok zaitun hak tumbuh tadi itu dijadikan sebagai clue dan perlambangan. Kemudian dia letak satu pohon yang dipanggil pohon evergreen. Kemudian setiap kali 25 Disember bangun pagi esok penuh dengan hadiah di pohon evergreen ni. Roh Namrus mari sangkut hadiah pada pohon evergreen. 25 Disember tu tarikh lahir Namrus. Lepas tu keluarlah dipanggil keluarga Tuhan. Namrus, Semiramis dan Tamus tadi. Trinity bermula di sini lagi. Dan hari ini Semiramis ada di mana-mana. Nak tengok Semiramis? New York. Tengah tasik tu. Duk pegang buku, duk pegang obor. Statue of Liberty. Statue of Liberty itulah watak Semiramis. Tahu dah obor tu? Obor. Hujung obor tu ada apa? Ada api. Api itulah menggambarkan roh Namrus yang masih tetap hidup sampai hari ini. Sebab dulu dia memerintah Babylon lama dan hari ini Babylon baru adalah Amerika. Sebab tu sistem Hexagesimal, sistem nombor 660 tu ditukar kepada sistem 1. Tengok pada kod duit $1 MDCCLXXVI tu. Faham ke tak tu? Itulah perlambangan pertukaran. Hexagesimal ke centesimal itulah tahun tu kod tu keluar nombor 1776. 1776 ialah tahun Amerika merdeka. Illuminati pun 1 hari bulan Mei 1776. Nasib baik Illuminati tubuh 1 bulan Mei. Kita dapat juga cuti tak? Tahu dah untuk siapa anda bekerja sekarang. 1 Mei juga terkait dengan ritual Beltan. Pernah dengar ritual Beltan ni? May Day. Pernah dengar? May Day. Hari Mei, bukan kumpulan Mei. May Day, ritual Beltan. Dia ritual Beltan ni dia ambil dari Tamus tu juga. Tam tu sempurna. Mus tu membakar, pembakaran yang sempurna. Tamus dalam upacara ritual Beltan ni dipanggil sebagai Moloch, M-O-L-O-C-H. Mereka ni nak buat apa? Ada ritual May-Day ni, ritual Beltan May-Day ni orang-orang druid di Inggris dulu. Dia ambil anak-anak yang kecil, dia anyam patung yang besar. Patung ni patung anyaman, dia letak anak-anak 2-3 orang, dia bakar patung tadi. Ni upacara untuk dipersembahkan kepada siapa? Kepada iblis dan setan. Pembakaran hidup-hidup. Dan hari ini ritual ni masih berlaku. Bukan rakyat biasa, bahkan orang-orang hak tahap besar, hak nak bertanding jawatan dalam Presiden Amerika pun terlibat dalam upacara ritual satanik di Bohemian Grove. Pernah dengar tak Bohemian Grove? Lambang buruh hantu. Buruh hantu aduk sengit macam lambang kelab bola sepak Sheffield Wednesday tu. Jadi inilah asas-asas untuk kita kaitkan. Untuk kita kait bermula di sini. Kemudian ritual-ritual ini dibawa ke mana? Lepas kerajaan Babylon jatuh, golongan-golongan bangsawan dan elit istana daripada Babylon pergi ke Mesir. Dia bawa dah ritual-ritual mereka ni. Hak sembah setan, sembah iblis ni masuk dalam istana bergabung dengan golongan elit Fir'aun. Kita tahu zaman Fir'aun zaman apa? Zaman ahli sihir. Zaman sihir kuat. Oh, eloklah zaman sembah setan gabung dengan geng ahli sihir. Maka di sinilah dikatakan permulaan pembukuan satu ilmu yang dipanggil ritual Kabbalah.
Kabalah ni lah yang sedang masuk sinonim dengan naiknya agama Yahudi. Tu jadi tak pelik langsung kalau kita tengok sejarah tadi bagaimana mereka boleh sembah ni mudah. Sebenarnya mereka dah lama ni, imam-imam Bani Israel, pemimpin Bani Israel dah terikut-ikut dengan ritual okultisme Kabbalah. Gabungan ilmu sihir dan penyembahan secara gelap iblis dan setan yang dibawa daripada Babylon masuk dalam bangsawan elit dalam istana Fir'aun. Dan kita tengok zaman Fir'aun bermula lagi Trinity, iaitu Tuhan Ra, the one eye sun god. Kemudian timbullah Trinity dia, iaitu Isis, Osiris dan Horus. Tuhan bapa, Tuhan anak, Tuhan ibu, Tuhan anak. Horus tu gambar kepala burung helang, dan kepala ni selalu ada dalam logo World Cup Piala Dunia. Perhati betul-betul. Piala Dunia hak 94 ke atas, perhatilah. Tak akan ketinggalan kepala dongga ni. Lepas tu penyembahan Tuhan dewa-dewa banyak di Mesir. Bukan setakat Ra, bukan setakat Isis, Osiris, Horus. Kita ada dewa Thor, kita ada dewa Emtah, kita ada dewa Anubis, kita ada dewa Hathor. Hathor itulah dewa lembu sebenarnya. Bukan kata Samiri tu baru buat. Hathor dewa lembu dah lama disembah di bumi Mesir. Orang-orang ni pernah minta dengan Nabi Musa supaya dibuat satu patung untuk sembah dia. Ada dah perkataan lagu ni pada Nabi Musa. Suruh buat patung, suruh sembah, nak nampak juga Tuhan. Sebab itulah ritual Kabbalah, nombor satu kitab mereka ialah Zohar, yang menceritakan tentang sifat-sifat dan bentuk zat Tuhan. Kabbalah dah mula awal lagi tentang sifat dan bentuk Tuhan dalam kitab mereka, buku mereka yang nama Zohar. Dalam Kabbalah juga, kalau bab syariat, bab agama, mereka ada satu kitab lain yang dinama Sidur. Kalau bab hal-hal perayaan dan keagamaan dipanggil kitab Makhzur. Kabbalah inilah yang paling bahaya. Inilah meresap masuk sama naik dengan agama Yahudi. Sebenarnya geng-geng ni walaupun tak lagi dinamakan Freemason, zaman tu yang suruh bakar Nabi Ibrahim siapa? Namrud sendiri ke geng-geng gelap ni? Geng-geng gelap ni lah yang duk cucuk Namrud suruh bakar Nabi Ibrahim. Geng-geng ni jugalah yang cucuk Raja Herodes dulu supaya bunuh Nabi Isa. Sebab ajaran dan inti Kabbalah raja akhir zaman yang mereka tunggu ialah siapa? Dajjal. Bila Dajjal, manusia yang akan menghalang Dajjal perlu dibunuh, perlu dicantas lebih awal. Siapa akan halang Dajjal? Siapa akan bunuh Dajjal? Nabi Isa nak bunuh Dajjal, kena bunuh awal-awal lagi dia. Mereka dah ada perancangan yang paling tersusun, paling strategik. Mereka bunuh awal-awal Nabi Isa, konon-kononnya lah. Sebab Nabi Isa inilah the true Messiah pada sangkaan mereka, dan orang-orang Yahudi yang menganut Kabbalah Freemason hari ini, di sisi mereka Nabi Isa dah tamat riwayat dia. Gambaran ahli sejarah bagi ritual hak sebenar berlaku ni dalam bentuk pembinaan tempat-tempat ritual berlaku pada zaman Nabi Sulaiman. Zaman ahli-ahli sihir, ahli-ahli tenung, magician zaman tu. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam buat satu akta, dia tangkap semua ahli-ahli sihir, semua orang-orang magic, semua yang black wish ni. Kemudian kitab-kitab amalan-amalan itu dirampas. Bila dirampas, dia letak di mana? Di bawah kuil Sulaiman. Inilah dipanggil Haikal Sulaiman oleh orang-orang Yahudi. Sekarang hari ni bila kita tengok di mana betul-betul letak Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman lah ni, tempat dia hak betul-betul dekat dengan Kubah Sakhrah tu. Dikatakan di situlah adanya kuil Sulaiman dulu. Wallahu alam lah hak sebenar. Itulah dakwaan mereka. Sebab hari ni tiap-tiap hari mereka duk korek, duk gali, duk buat terowong bawah Masjidil Aqsa tu. Tapi sebenarnya tujuan dia nak meruntuhkan tapak yang lama ni, nak bangunkan Haikal Sulaiman buat kali yang kedua. Untuk menunggu raja akhir zaman mereka memerintah dunia daripada bumi Israel, iaitu Dajjal. Sekarang bibit-bibit bunga api itu sudah ada. Sudah ada dah. Mereka mula nak mengalihkan pusat pemerintahan mereka ke arah bumi Israel. Nampak tak? Asas-asas dia nak bina, buka dalam Bible King and the Chronicles. King and the Chronicles tu ada watak cerita Nabi Sulaiman. Ada watak Raja Hiram, Raja Tyre yang supply barang-barang untuk buat Haikal Sulaiman dulu, terutama kayu kayan. Lepas tu Adoniram. Adoniram ni juga watak penting yang berhubung kait dengan Haikal Sulaiman dan pengasas Freemason. Bukan pengasas abad ke-18, asas-asas ritual haduk buat zaman kuil Sulaiman tu ada keterlibatan dengan nama Adoniram ni. Baik, kembali kalau kita tengok, permulaannya nak jadi asas ni ialah bermula pada Knight Templar. Tahu Knight Templar?
Bermula perang salib tu, siapa pengasas perang salib? King dia, raja dia, pengasas dia ialah seorang padri yang dipanggil Paus Urban atau Paus Urbanus II. Dialah mencadangkan perang salib ni. Jadi perang salib ni sebenar tak ada dah cintakan kedamaian, tapi dia lebih kepada materialisme. Sebab zaman tu ialah zaman Eropah, zaman Dark Age. Apa Dark Age? Zaman kegelap, zaman kegelapan. Tapi dia duk tengok kekayaan, kemewahan, kemakmuran belah mana? Belah timur kan? Di belah timur. Jadi mereka datang nak jajah, nak rebut balik hasil mahsul tadi, dan yang penting nak dapatkan bumi Palestin yang di dalamnya ada Jerusalem, iaitu Haikal Sulaiman. Jadi dia mengetuai satu konsili ataupun panggil persidangan Claremont. Jadi bermulalah tahun tu tahun 1095. Jadi sepanjang perjalanan ni nak sampai 1095 sampai 1099 baru sampai Jerusalem. 4 tahun tengah jalan ni mereka banyak bantai orang-orang Islam. Mereka bunuh juga sebahagian besar orang-orang Yahudi. Bila ini berlaku 1099 baru sampai Jerusalem. Kepung pula 5 minggu. Akhirnya minggu yang kelima mereka berjaya pecah masuk. Dan inilah berlaku peristiwa paling sadis, paling menyayat hati dalam sejarah. 2 hari saja mereka jarah, 2 hari saja mereka rata, hampir 40,000 Muslim mati terkorban. Juga sekali dengan manusia-manusia bangsa Turki dan Saraken. Mereka rampah Jerusalem dan mereka melakukan kezaliman dan penganiayaan ini. Sampailah 20 tahun kemudian, pada tahun 1118, 2 ksatria daripada Perancis, Hugh de Payens dengan Godfrey de Saint-Omer, menubuhkan Knight Templar secara betul-betul dianggotai oleh 9 yang lain. Mereka ni asalnya, Knight Templar ni ialah tentera-tentera miskin yang percayakan Jesus Christ dan kuil Sulaiman. Tapi akhirnya sebab material tadi mereka jadi kaya. Mereka buat apa? Mereka kau untung melalui peziarah-peziarah Kristian yang datang daripada Eropah yang nak melawat bumi Palestin, terutama nak pergi dekat kuil ataupun Haikal Sulaiman tadi. Jadi bila tanah ni mereka dah jarah, orang-orang Eropah boleh datang sesuka hati. Jadi penziarah-penziarah Kristian terutama yang datang nak ziarah tempat ni, mereka buat satu sistem yang dipanggil credit and check. Hampir-hampir nak menyamai sistem perbankan sekarang. Dia start di sini dah. Kemudian mereka menjalankan urus niaga yang dikatakan pada awal abad-abad tu dikatakan kapitalis dah bermula dengan perniagaan berbasiskan bunga ataupun riba. Mereka jadi kaya serta-merta. Sebab yang dulu mereka bawa topeng iman Kristian, bawa simbol-simbol Kristian berupa-rupa salib dan krusid. Tetapi dalam hati mereka nak dapatkan keduniaan, kemewahan. Jadi akhirnya secara ringkas 1187 seorang pahlawan Islam datang ke sini bertempur dalam perang Hittin. Siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. 1187 perang, menang kita. Bila menang kita, mereka balik semula. Mereka balik, mereka pergi kawasan Eropah. Hak ni pula jadi pening raja-raja Eropah nak menangani politik mereka. Mereka pula dah serang-serang gereja, mereka dah serang padri-padri, mereka dah serang kependetaan. Sebab mereka duduk di Jerusalem, mereka jumpa satu benda. Hak bawah kuil Sulaiman, hak zaman Nabi Sulaiman tu, buku-buku sihir. Hak ni lah digambarkan harta dalam filem National Treasure, lakonan Nicolas Cage tu kan. Mereka dah bawa balik kitab-kitab sihir ni. Hak teras dia aliran Kabalah tadilah. Bentuk-bentuk ritual, okult dan penyembahan bagaimana nak berhubung dengan iblis, syaitan dan dajjal. Jadi akhirnya kerenah-kerenah mereka ni dapat dihidu oleh raja-raja di Eropah. Akhirnya atas campur tangan orang-orang terpenting 1307 Raja Perancis Philip de Bell mengumumkan penangkapan anggota-anggota Knight Templar ni. Gabung pula dengan Paus Clement. Padri masuk serta, gereja masuk serta menyokong Raja Perancis tadi, maka ditangkaplah. Lebih kurang selang 7 tahun kemudian 1314 Grand Master dia iaitu Jacques de Molay. Jacques de Molay ni dihukum. Lalu dia mati. Kemudian geng-geng hak lain ditangkap tu dibicarakan. Tapi walaupun demikian hakikatnya ada mereka yang berjaya lolos dan lari. Mereka cari satu-satunya negara di bumi Eropah yang tidak percaya kepada gereja Katolik pada abad tu. Siapa? Negara mana? Scotland. Mereka pergi ke Scotland, minta perlindungan. Siapa Raja Scotland masa tu? Robert de Bruce. Robert de Bruce lah lindungi mereka. Akhirnya mereka bergabung dengan siapa? Di sinilah start. Mereka nak bergabung dengan geng-geng hak datang daripada banjaran Kaukasia, banjaran Eurasia, hak keluar daripada tembok-tembok Zulkarnain. Hak keluar daripada tembok-tembok Zulkarnain dah keluar, mereka naik ke arah utara. Kemudian mereka jadi orang-orang Viking. Lalu lama kelamaan mereka tukar sejarah di sini. Asal mereka bangsa
bangsa lain, asal mereka Normandy dengan Celtic, tapi kemudian mereka tukar sejarah, mereka katakan mereka sebagai berbangsa Anglo-Saxon. Mereka jadilah tukang-tukang batu, tukang-tukang pembina. Bergabung pula dengan geng hak lari tadi, lalu terbentuklah Lodge Freemason yang pertama di dunia, Scottish Rite. Inilah secara rasmi barulah dikatakan Freemason benar-benar wujud. Tapi benda hak bawa tu, hak zaman Namrus lagi, isi kabalah dia. Sebab tu, siapa yang jadi ahli Freemason, kalau setakat naik pangkat, dia boleh ditabalkan di mana-mana lodge seluruh dunia. Tapi bila dia dah masuk 33 degree, 33 tahap degree, dia perlu ditabalkan di Scotland. Zaman Scottish Rite tu kita perlu faham. Tu zaman dia nak zaman penyatuan England tu. Zaman kalau kita tengok filem Braveheart, tahu tak filem Braveheart? Lepas tu lah lodge-lodge ni berkembang. Ada di Amerika, ada tu situ, ada sini. Bergabung pula dengan Illuminati. Illuminati ni tak 13 keluarga tu lah. Keluarga Astor, keluarga Bundy, keluarga Colin, keluarga Freeman. Gabung pula dengan Merovingian, keluarga-keluarga diraja. Lah ni yang jadi teras paksi dan ketua kepada Merovingian dan 13 keluarga Illuminati siapa? Ratu Elizabeth. Lepas tu bergabung pula dengan hak lain. Ada CFR, ada Electoral Commission, ada Skull and Bone. Macam-macam nama lagi lah. Ada apa nak letak hak kecil-kecil tu, hak division dia. Tapi hak teras ada pada Freemason, ada pada Illumination. Yang pasti kita nak suruh faham benda ni lama dah. Agenda ni nak dibawa oleh siapa? Oleh Namrus lagi. Dulu dia dah nak buat OWG, One World Government. Dan hari ini dia buat dalam bentuk baru NWO, New World Order. Sebab apa mereka nak ratah sangat Baghdad? Pasal apa nak serang sangat Iraq? Mungkin kata bab peluru berpandu, mungkin kata bab peluru tu, mungkin kata bab minyak, mungkin kata bab tu. Tapi ingat, ini bumi siapa? Ini bumi nenek moyang dia dulu. Tamadun Babylon ada di sini. Dan hari ini mereka menggunakan sistem-sistem nak menghancurkan setiap agama, menghilangkan hubungan antara manusia dengan Tuhan dia. Sedar ke tak sedar? Faham ke tak faham? Perasan ke tak perasan? Hari-hari kita sedang dikikis sekarang. Bagaimana bentuk dia? 8F. Nombor 1, faith. Dari sudut akidah, ringkas-ringkas. Lepas faith, dia akan dari sudut financing. Hak bank, hak riba, hak apa tu dari sudut keuangan. Yang ketiga, food, makanan. Dia akan masuk melalui makanan. Hak syubhah pun ada, hak tak halal pun ada, hak haram pun ada. Jadi kita duk makan, kita duk sumbat dalam perut kita, kadang-kadang kita tak perasan tu tak halal, itu haram, hak ni syubhah, hak ni tak ketahuan. Yang keempat, biasa orang perempuan pakai lawa-lawa, pakai baju fashion. Fashion dia akan keluar macam-macam, kita pun pakailah juga macam-macam, tak kira fashion apa. Antara lain ialah filem. Filem macam-macam, mereka serat, mereka punya benda-benda di bawah pengaruh minda bawah sedar. Kemudian ada fiction. Fiction ni dia nak bawa cerita alien lah, UFO. Dia nak start dah, maksudnya ada makhluk angkasa, ada alien yang boleh berhubung dengan manusia. Dan ada kabar alien ni nak serang dunia. Hakikatnya UFO tu siapa? UFO tu teknologi manusia, tu teknologi Jerman selepas Perang Dunia Kedua. Manusia tu manusia lah, campuran dengan makhluk-makhluk halus tu lah, jin ke iblis ke setan ke. Dia boleh buat. Setakat nak merupa tu iblis boleh buat. Merupa sak jadi muka lagu ni, perak-perak tangkap gambar. Hakikatnya lama dah jin iblis ni. Dia masuk dari sudut fiction. Lepas tu dia masuk dari sudut kadang-kadang freedom, kebebasan. Dia marilah kok celah perempuan pula. Kebebasan, nak hak wanita. Wanita mesti sama dengan lelaki. Hak kami mesti disamaratakan. Lepas tu keluar pula LGBT. Tahu LGBT? Apa dia? Alas sekali. Fandom. Budaya mengidolakan. Dulu mereka sembah berhala. Dia nak suruh orang Islam sembah berhala, sembah patung, tak boleh dah. Last kali mereka cipta idola dalam bentuk ahli sukan ke, ahli muzik ke, orang-orang kenamaan, kita pun jadikan idola. Jadi masuk bilik anak kita, tengok di dinding, Lionel Messi, tengok di dinding Lady Gaga, tengok di dinding Britney Spears, tengok di dinding tak ada seorang rabuk pun hak Islam. Itu budaya fandom. Tak sembah tapi jadikan mereka tu idola. Penyanyi tu, ahli sukan ni, hak orang, hak kita, hak budak-budak duk minat lah ni. Inilah budaya fandom. Bagaimana bentuk, tata cara, pergerakan, agenda dan susunan. Susunan ni sebenarnya dah ada dalam Book and Chronicle. Nama-nama tadi tu mereka dah menggerakkan cara susunan piramid mereka.
Atas tu siapa, yang kedua siapa, yang ketiga ke siapa, yang bawah sekali golongan slave. Slave tu siapa? Hamba lah. Biasa hamba tu siapa? Tak mau mengaku pun kena terima hakikat. Hamba tu ialah kita lah. Kita ada tengah kena ugut, kita ada tengah kena perah, kita ada tengah kena zalim, kita ada tengah anaya ni. Haduk bawah sekali. Haduk terima kemewahan, haduk terima untung, haduk terima duit hari-hari, golongan atas tu. Golongan elit. Golongan tu lah duk perah kita, duk zalim kita, duk anaya kita. Jadi mereka ada agenda, mereka ada susunan yang terancang. Jadi ada yang dizahirkan, ada yang tersembunyi. Kita nak suruh kenal Freemason tu bukan apa. Sebab kumpulan ni lah yang digelar kumpulan elit sekarang. Haduk tengah pegang dunia ni masih lagi keturunan yang sama. Keturunan siapa? Keturunan siapa? Keturunan siapa mereka ni? Tak berani nak jawab. Rothschild, susu galur dia, nasab dia, salah silah dia sampai pada siapa? Namrus. Hak baki lagi? Fir'aun. Golongan yang sama, kumpulan yang sama yang masih memerintah dunia dulu sampai sekarang. Fir'aun dah mati, tapi kefir'aunan tak pernah mati lagi. Bagaimana pendapatmu? Silakan berikan tanggapan di kolom komentar di sebelah bawah. Tetap nantikan video selanjutnya. Aktifkan notifikasi dengan menekan ikon subscribe, ikon lonceng, dan ikon jempol. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Semoga topik ini bermanfaat. Kami doakan semoga Anda sehat selalu. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.